Ya, Indeks Persepsi Rasuah CPI bagi tahun 2020 telah pun menunjukkan kedudukan negara kita Malaysia merosot dari tangga ke-51 sehingga ke tangga 57 di peringkat antarabangsa dan skor negara kita merosot dari 53 kepada 51 skor. Ini menunjukkan bahawasanya perkara berkaitan rasuah, korupsi dan juga perebutan nilai-nilai integriti itu sudah mula berlaku dan semakin mengembang dalam kalangan masyarakat. Datuk Seri, apa yang boleh kita gambarkan ketika ini? Minggu ini sahaja sudah ada beberapa kes yang diberikan perhatian oleh media, khususnya kes-kes rasuah ataupun kes-kes suapan yang melibatkan individu berprofil tinggi, khususnya pada individu yang pernah menjadi pimpinan tertinggi di pihak kerajaan. Makanya timbul persoalan, kalau di peringkat yang paling atas itu pun mengamalkan rasuah secara besar-besaran, maka apa salahnya yang di bawah ini untuk melaksanakan perkara-perkara yang berkaitan integriti, kerana apabila kita bercerita tentang kejumudan sistem itu ataupun perebutan sistem itu sendiri, maka sistem itu sudah tidak boleh untuk digerakkan apabila yang diharapkan untuk menggerakkan undang-undang sendiri juga berada dalam satu lingkungan masalah integriti dan juga nilai integriti itu. Apa komen Datuk Seri? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton-penonton yang mengikuti rancangan pada hari ini. Dan juga saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak Sinar Harian kerana sudi menjemput saya. Saya sebenarnya bila Sinar Harian menjemput ni saya rasa teruja sebab saya pun sebenarnya sedang menghitung hari lah. Sebab saya akan meninggalkan perkhidmatan awam dalam tahun ni lah. Setelah hampir 37 tahun bersama BPR dengan SPM. Jadi memang kita tidak nafikan isu rasuah lately ni memang sering diperkatakan oleh masyarakat ataupun di media sosial ataupun media arus perdana kan. Memang isu rasuah ni sebagaimana yang disebutkan oleh saudara Anas tadi kan. Kalau SPM saja nak melakukan tugas membenteras rasuah di negara kita, saya rasa usaha ini tidak akan dapat dicapai. Kerana tanpa sokongan masyarakat ataupun keseluruhan rakyat di negara ini, kita tidak mungkin dapat berjaya untuk mengekang perlakuan jenayah rasuah dan salah guna kuasa. Sebab kalau kita tengok agensi seperti SPM yang menguatkuasakan undang-undang, kita punya guna tenaga pun bukannya ramai kan. Kalau all in seluruh Malaysia ni kita ada lebih kurang dalam 2,600 orang sahaja. Kan? Itu kita kira tu pelbagai peringkat termasuklah kumpulan sokongan. Kalau kita tengok di sektor operasi kita ada kurang lebih dalam 600 orang saja yang melakukan tugas-tugas siasatan. Kita lihat kadang-kadang tu di luar sana tu expectation daripada the general public towards MCC ini terlampau tinggi kan. Tetapi kita ada kekangan yang kita hadapi, sama ada dari segi guna tenaga, kita punya bajet. Tapi apa pun kita akan cuba untuk melaksanakan sebaik mungkin lah. Sebab itu sebenarnya saya bila Sinar Harian mewujudkan rasuah basta ni, kita amat menyokong penuh. Sebab itu saya pun selalu kadang-kadang dalam salutation saya kata tu, salam Liverpool, you will never walk alone kan. Sebab bagi kita kan, kalau kita nakkan kejayaan ni kebersamaan semua kan. Jadi kita mengharapkan supaya SPM tidak berseorangan dalam melakukan tugas untuk menteras rasuah dan salah guna kuasa di negara kita. Kalau kita lihat pun pattern je kan, kalau kita tengok di kalangan masyarakat kita kan, ataupun kalau kita ambil berdasarkan statistik yang kita buat setiap tahun kan, kalau kita tengok dalam 5 tahun ke belakang ke, ataupun kalau saya ambil daripada 2017 sampai Februari tahun ini kan, kita ada 4,023 tangkapan yang telah kita buat selama lebih kurang dalam 4 tahun lebih lah kan. Kita tengok isu pokok yang kita hadapi adalah kira majoriti mereka yang ditangkap tu adalah penjawat awam.
Ya, kalau kita tengok daripada statistik yang saya bagi tu, daripada 4023 tu 46.9% ataupun 1887 orang adalah pejabat awam. Okey. Sebab itu kenapa kerajaan mewujudkan pelan anti rasuah nasional tu. Kerana salah satu isu yang kita hadapi adalah rasuah di kalangan pejabat awam. Kalau kita relate pula kepada Corruption Perception Index yang dikeluarkan oleh Transparency International yang berpusat di Berlin saban tahun tu, adalah melihat isu rasuah di kalangan sektor awam. Sebab itu macam saya katalah, kebersamaan semua pihak termasuklah kira macam rasuah buster ni, memang saya amat menyokong. Sebab kita merasakan selama ini kan, kita punya kesungguhan semua orang kan. Sebab itu kita cuba usahakan pelbagai cara dan juga pelbagai medium untuk kita menyebar luas mesej. Dalam masa yang sama kita nak dapatkan sokongan dan juga kerjasama supaya kita dapat membenteras kira jenayah rasuah dan salah guna kuasa di negara kita ini. Datuk, juga ini satu persoalan penting kerana mungkin dalam kalangan rakyat Malaysia ada beberapa golongan yang sudah pun kecewa apabila memang benar ada berlakunya tangkapan, khususnya mereka yang berprofil tinggi ataupun tangkapan kes rasuah. Namun apabila sampai kepada proses pendakwaan, pembuktian dan juga untuk menjatuhkan hukuman, ada juga yang boleh terlepas daripada hukuman itu, sedangkan ada yang menyatakan dan juga mendakwa sudah terang jelas lagi bersuluh kesalahan rasuah itu memang dilakukan. Jadi kekecewaan dari segi tentang isu-isu prosedur pelaksanaan undang-undang, prosedur pendakwaan itu sendiri, prosedur pengumpulan bukti itu sendiri, yang mana amat penting dan juga crucial dalam memastikan seseorang pesalah itu dapat didakwa dan juga dihukum dengan setimpalnya. Jadi dalam hal ini, kalau tangkapan saja tetapi pendakwaan itu boleh terlepas begitu saja, di manakah masa depan untuk kita menilai isu-isu rasuah ini dapat dibenteras melalui kerangka undang-undang yang ada? Sebenarnya dalam isu yang dibangkitkan, kita juga kena faham kita punya sistem keadilan jenayah yang ada di negara kita ni sejak merdeka sampai sekarang adalah sistem yang sama. Maknanya kadang-kadang masyarakat melihat seolah-olah semua kerja tu macam SPM punya kan. Sedangkan kalau kita tengok sistem keadilan jenayah, kita ada separation of powers kan, ada kira pengasingan kuasa. Di mana tugas SPM ni adalah untuk menyiasat apa saja kes yang berkait dengan rasuah dan salah guna kuasa. Tugas kita itu sebagai kira agensi penguatkuasa. Cumanya kalau nak mendakwa ataupun tidak mendakwa, sebab kadang-kadang masyarakat ni dia cuba untuk membandingkan Malaysia dengan negara-negara jiran yang berdekatan, yang mungkin dia punya sistem keadilan jenayahnya tidak sama. Contohnya kalau di Indonesia, mereka membandingkan kenapa di Indonesia agensi yang seperti SPM, iaitu Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK ada, mempunyai kuasa pendakwaan. Sebab itu di Indonesia punya sistem. Tapi di negara kita ni, sistem kita adalah SPM hanya menyiasat, mendakwa ataupun nak menuduh seseorang tu sebab di bawah kira perlembagaan artikel 145 jelas, dan juga di bawah kira akta kita seksyen 58 jelas menyebut maknanya kuasa untuk mendakwa adalah terletak kepada peguam negara. Ataupun sebelum kita nak mendakwa seseorang tu, kita perlu mendapat izin mendakwa daripada public prosecutor. Dan mahkamah pula akan mengadili apa saja kes-kes jenayah ataupun kes sivil. Dalam kes kita ni ada kes jenayah yang dibawa di hadapan mereka. Jadi 3 entiti ni yang berperanan dalam sistem keadilan jenayah. Jadi kadang-kadang kira di mahkamah sendiri pun kadang-kadang ada saksi kita pun yang turn hostile semua tu. Itu kena ambil kira sebab beban pembuktian di negara kita, kalau sistem keadilan kita adalah di peringkat pendakwaan untuk membuktikan. Jadi kalau kita nak membuktikan, kita mesti pula kalau di peringkat mahkamah kita ni sampai ke peringkat beyond reasonable doubt ataupun tanpa keraguan yang munasabah. Jadi bukan kita setakat membuktikan intipati kesalahan saja, kita mesti sampai ke peringkat melampaui keraguan yang munasabah. Sebab itu 3 entiti yang berbeza ni, kalau kita nak lihat, mesti memainkan peranannya masing-masing.
Tapi percayalah, kalau masyarakat berhubung dengan isu rasuah ni, sekiranya ada maklumat ataupun laporan diberi kepada SPM berkait dengan isu rasuah dan salah guna kuasa, pasti kita akan siasat. Cuma nak mendakwa tak mendakwa tu, sebab macam saya kata lah, sudah ada pengasingan kuasa tu kan, itu terletak kepada pihak Jabatan Pengurusan Negara untuk menentukan. Dan juga bila kira keterangan-keterangan dibawa di mahkamah, nanti mahkamah akan menilai berdasarkan keterangan tu, kalau kira rasanya kira mencukupi membuktikan intipati-intipati melampaui keraguan yang menasabah, akan menjatuhkan hukuman ataupun mendapati kita punya tertuduh bersalah. So itulah prosesnya kan. Tapi kadang-kadang tu kadang-kadang ada juga yang di-spin kan, seolah-olah kira bila seseorang tu dilepaskan tu adalah kira SPM punya sebab tak ada. Sebenarnya itulah sebab, macam yang saya kata, kalau di bawah 145 perlembagaan tu, Pengurusan Negara dia boleh pada bila-bila masa kan untuk menarik balik kes ke, atau dia nak menuduh kan, sebab itu memang prerogatif ataupun budi bicara yang diberi secara mutlaknya di bawah perlembagaan. Jadi kalau kata kita nak perbetulkan, maknanya kena perbetulkan ketiga-tiga entiti lah, bukan setakat kira SPM sajalah. Makanya secara asas status quo itu menyatakan prima facie bagi penentuan sesuatu kes itu adalah terletak di kuasa hakim dan juga mahkamah untuk menentukan sekiranya ada merit kepada kes itu ataupun tidak. Ini juga persoalan. Untuk Datuk Seri, ada persoalan daripada penonton kita ni, nak tahu ni jabatan kerajaan mana yang paling banyak terlibat dengan rasuah. Kalau diceritakan tadi lebih daripada 46.9% penjawat awam terlibat dengan rasuah, kita nak tahu ni jabatan mana yang paling banyak berisiko ataupun terdedah dengan amalan rasuah memberi dan ataupun menerima ni, Datuk Seri. Dia sebenarnya memang perkara itu antara yang selalu ditanya lah. Dia nak tahu siapa, kalau macam carta lagu tu, siapa nombor satu. Tapi bagi saya, di mana-mana pun boleh berlaku sekiranya ada ruang dan peluang kan. Jadi tak kira lah sama ada jabatan tu. Kadang-kadang tu jabatan tu disebabkan oleh keanggotaannya yang besar. Itu yang seolah-olah ramai kan. Tapi still bagi saya lah, sekiranya ruang dan peluang tu ada, dan juga kita tak ada mengambil langkah-langkah pencegahan keberangkalian untuk berlaku di mana-mana jabatan tu, tetap ada lah. Even kalau kadang-kadang kita tengok tu jabatan yang menguatkuasakan undang-undang tu, yang sepatutnya melaksanakan sebagaimana peraturan dan juga undang-undang, tapi mereka yang banyak yang terlibat kan. Sebab itu yang macam yang saya sebutkan tadi ni, kita dalam nak memerangi ni, kebersamaan semua, kesungguhan semua dan juga keseriusan semua pihak, sama ada di peringkat bawah sampai ke peringkat atasan. Macam yang saya sebutkan tadi kan, kita apa yang berlaku selama ini kan, kadang-kadang masyarakat melihat contoh lah kan, dia kata kenapa SPM tak siasat orang tu dengan pakai kereta besar, rumah besar, even dia kata bini pun besar kan. Tapi kita ada kekangan sebab dari segi undang-undang kita, kalau seseorang tu hidup mewah kan, tanpa ada satu siasatan berhubung dengan rasuah, kita tidak boleh mengambil tindakan. Sebab undang-undang kita bukan macam undang-undang di Hong Kong. Undang-undang di Hong Kong, sekiranya seseorang tu menyelenggara hidup melebihi pendapatan, maknanya burden tu adalah ke atas orang tu untuk proof yang sebenarnya apa yang dilihat tu dia ada daripada pendapatan yang sah kan. Tapi kita di negara kita, undang-undang yang sedia ada buat masa ini, kita mesti ada satu predikat ataupun satu siasatan terhadap rasuah kepada suspek tu, baru boleh kita lihat kepada dia punya lifestyle tu, rumah dia besar kan. Jadi perkara-perkara itu sebenarnya perlu dilihat dengan serius lah. Sama juga macam isu sebab ini melibatkan pindaan perlembagaan. Sebab itu yang saya kata, ahli-ahli politik tak kira lah daripada mana dia, sama ada dia hijau, merah, biru, kuning kan, mesti bersatu dalam memastikan usaha ini berjaya. Sebab daripada 2008 sampai sekarang perkara itu tidak dapat. Satunya sebab nak meminda perlembagaan. Untuk SPM ni ada kita punya Suruhanjaya Perkhidmatan sendiri.
Maknanya sekiranya kita ada Suruhanjaya Perkhidmatan sendiri, maknanya kita nak mengambil ataupun memecat pegawai-pegawai kita, kita boleh buat dengan sendirinya. Okey. Dan juga kita kira mencadangkan ataupun ada cadangan supaya pelantikan kita punya ketua Pesuruhjaya kan dibuat sebagaimana AG dan juga ketua audit negara, maknanya diletakkan di bawah perlembagaan. Tidak Sebab dibayangi sekarang politik ni lah. ketua Pesuruhjaya kita ni dilantik sebagaimana pejabat awam yang lain. Maknanya pada bila-bila masa dia boleh ditarik ataupun dikeluarkan untuk tidak menerusi SPM. Itu yang berlaku pada 2016. Ya. So sekiranya kita tak nak berlaku macam itu, sebab itu yang masyarakat kadang-kadang memandang serong kepada SPM. Tapi kita apakan daya, kita cuma agensi penguatkuasa yang tertakluk kepada undang-undang ataupun perlembagaan yang ada. Kalau selagi perkara itu tidak dibuat pindaan, selagi itulah kita akan menghadapi perkara-perkara sebagaimana yang berlaku lah. Saya nak mencelas sikit Datuk. Dalam hal itu juga kita tahu ada kekangan di pihak SPRM, tetapi dalam hal ini ramai yang mempertikaikan yang ditangkap itu hanyalah ikan-ikan bilis ataupun ikan-ikan kecil di lautan. Jadi dalam hal ini adakah SPRM sudah bersedia untuk menangkap jurung-jurung besar yang selama ini bertahta di lautan? Yalah, cuma kadang-kadang tu saya nak bertanya balik lah kan. Apa yang ditakrifkan sebagai ikan bilis dan juga jurung tu? Kalau katalah kita pernah kira bekas nombor 1 pun kita tangkap, takkan itu dikatakan ikan bilis lagi kira ni kan? Itu pun setelah sebab bagi tewas itu je. tu. Apa yang penting kalau ada laporan kan ataupun maklumat, kita tak kira sama ada dia di atas ke di bawah, tetap kita akan siasat kan. Yang pentingnya mesti ada laporan ataupun maklumat berhubung dengan kes rasuah dan salah guna kuasa. Okey, satu penjelasan yang baik juga untuk